Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton siri Sembang-Sembang Borak Toku Kamen Rider Zero One. Kali ni kita dah masuk ke episod 40. So, make sure korang menonton video ni dengan berhati-hati sebab ia mengandungi spoiler yang agak besar. Dan sedar tak sedar kita dah masuk episod 40 Kamen Rider Zero One. Lagi beberapa episod je. Sebab dikatakan Kamen Rider yang akan keluar selepas ni, Kamen Rider Saber, akan air sometime dalam bulan 10 katanya lah, kalau sumber internet saya tu tak salah. So dalam Kamen Rider Zero One episod 40 ni, seperti yang saya cakapkan minggu lepas, seingat saya, Izu adalah kunci kepada wujudnya Kamen Rider Zero Two ni. And Alhamdulillah, memang betul penjangkaan saya tu. Saya rasa ramai yang jangkakan memang, yalah kan, Zeya dah kena takluk dengan arc, dah jadi the new arc kan. So cerita dia untuk wujudnya Kamen Rider Zero Two ni adalah idea Aruto lah. First and foremost memang idea Aruto, sebab Aruto dia nak bina, cipta, adakan satu Kamen Rider yang boleh surpass, yang boleh melangkaui jangkaan Arc Zero, sebab Arc 1 tak wujud lagi, tak muncul lagi Arc 1. So kita sebut Arc Zero kan. So apa yang Aruto catatkan, lakarkan, make notes of dalam dia punya idea tu, Aruto serahkan kepada Izu. Bila Aruto dah serahkan kepada Izu ya, dia Himagia, dia AI, dia teknologi, dia analyze lah semua info yang ada dekat that particular idea tu kan. Idea Aruto ni, Kamen Rider Zero Two ni adalah gabungan dua kuasa antara pihak manusia dan pihak AI. Hitoto Hyumagia, Jinruito Hyumagia kan. Gabungan antara dua entiti, dua pihak yang memang berbeza ni kan. Dia nak cipta satu Kamen Rider yang boleh surpass Arc, maka wujudlah Kamen Rider Zero Two. Tapi Kamen Rider Zero Two ni bukan sesenang-senang macam tu je wujud dia. Senang nampak senang, tapi bukan sesenang-senang gitu je lah. Kalau kita refer ke episod 40 ni, di saat Arc cabut Zero One Driver daripada Aruto, so kita refresh balik. Aruto kan, once dia dah connect dengan Zero One Driver, basically dia akan connect ke Zeya. Tu pasal yang kalau kita lompat balik ke episod 1 tu kan, Aruto tahu Henshin, apa benda semua data, semua info, semua ilmu tu dia belajar dengan Zeya. Zeya macam bagi dia input lah kan, and dia tahulah. So dia tahulah macam mana nak post Henshin lah, nak kena scan lah, apa benda semua tu kan. So di saat akhir sebelum like Zero One Driver tu tertanggal ke apa kan, barulah Aruto tahu yang bahawa Zeya dengan Izu ni adalah satu. Itulah sebuah sedikit apa yang saya faham lah berdasarkan daripada episod 40 tanpa subtitle tu kan. So Zeya dengan Izu ni adalah satu. Apa yang Izu dah pernah alami selama ni, semua Zeya ada rekod. So macam at the last moment lah kiranya kan, kira macam rasanya Zeya dah tahu dah yang dia dah tak akan selamat lah. So Zeya macam kurniakan that info berkaitan dengan yang Izu dan Zeya adalah satu tu. So kiranya next move Aruto adalah untuk mengharapkan Izu lah. Mungkin kita nampak macam mengharapkan lah kan, tapi well, it's Aruto though. He's a normal person. He's not like, dia bukannya saintis, dia bukannya orang yang pakar teknologi ke apa. And Izu tu lah AI yang paling dekat dengan dia, yang dah alami kehidupan dengan dia bermacam-macam ragam kan. Dia yang paling rapat, and boleh kata Aruto ni punca Izu dapat singularity. And yes, singularity. So singularity ni sebenarnya main peranan dalam wujudnya Kamen Rider Zero Two ni. So kalau korang tengok episod 40 ni kan, korang sebenarnya akan rasa wah, macam apa pasal that kind of feeling tau. Sebab dalam episod 40 ni, kita yang menonton ni, kita nampak Aruto mati 2 kali tau. Kita nampak Aruto mati 2 kali.
Tapi sebenarnya yang Aruto mati, Tauze mati, Fuwa Isamu, Yuwa Yaiba mati tu semua adalah simulation dalam apa ni, ruang legar pemikiran Izu tu lah kan. So sebenarnya simulation, bukan betul-betul lah. Kiranya yang betul-betul tu masa part yang CP-CP tu je, yang apa Ikazuchi yang dah kena possess dengan arc muncul tu kan. Memang laju lah thought process lah. Thought process. So bila apa ni, terlupa pula saya nak mentionkan yang masa arc cabut Zero One Driver tu kan, kiranya info yang dia dapat daripada Zeya pas berkaitan dengan Izu tu memang sangat laju lah. Yang macam dia cabut belt tu, macam kan dia cabut tu laju kan, like how fast that information flow tu kan. Ibarat macam kita ni tangan kita kan, kita picit kita dah rasa, kira kelajuan dia tu macam saraf jugalah kalau nak buat comparison yang mungkin tak logik dalam dunia nyata kan. Tapi itulah yang berlaku sebenarnya dalam Kamen Rider Zero One ni. And Izu run a lot of simulation, thousands of simulation, banyak beribu-ribu, kita tak pastilah berapa angka. Boleh kata reincarnation Doctor Strange lah tiba-tiba Izu ni kan. So dengan Izu melalui pelbagai simulation yang kita tak tahu berapa angka yang tepat sebenarnya, Izu gain singularity lah. Dia ada some sort of human like feelings, perasaan kan, sampai dia boleh menangis. So setiap kali dia menangis tu dalam simulation tu, Zeya dalam diri Izu ni akan collect, compilekan impian Aruto tu lah, which is cipta satu Kamen Rider yang consist of power of human and power of artificial intelligence, human gear lah kiranya dalam Kamen Rider Zero One ni. Bila dah sampai satu tahap tu and dia dah reach satu conclusion, maka Zeya yang ada dalam Izu pun menghasilkan lah Kamen Rider Zero Two punya progress key, kan. Sebab ada Zeya dekat key ni, kira macam boleh kata Zeya jadi key ni jugalah, more or less. Dan again, kalau kita tekan button ni kan ada sebut Zeya's ability. So maknanya memang Zeya dah compilekan diri dia menjadi satu progress key lah. Kira macam apa yang saya cakap minggu lepas tu, ada sedikit ketidakbetulan, ada sedikit kesalahan sikit lah. Kan saya cakap Wazu jadi Shining Hopper, Izu jadi Kamen Rider Zero Two. Tak, sebenarnya memang Zeya jadi Kamen Rider Zero Two lah. Izu ni jadi macam medium lah yang menghasilkan Kamen Rider Zero Two ni. Kiranya arc ni dia expectation, dia meramalkan every inch, every move yang akan terjadi, even like macam insiden yang bakal berlaku. Dia take note apa benda yang boleh dia gunakan untuk capai matlamat dia lah. Itulah bila Aruto cipta design satu Kamen Rider yang boleh melangkaui jangkaan arc ni, dia punya ability tu sama jugalah kiranya. Bila arc nak buat A, Zero Two akan melangkaui jangkaan dia dengan B. Diorang ni saling bersaing, saling sama level tau ya. Then again Zeya kan. So Zeya dengan arc ni kan, dia bagi sini, dia bagi sini, dia bagi sini. Memang betul-betul sangat juga bila arc buat all extinction pun hidup lagi mangkuk ni kan. Tak mati pula Zero Two tu kan. Kira memang arc nak kalahkan Zero Two. Tapi Zero Two punya power level dalam episod 40 ni memang awesome sebenarnya. With Henshin Naruto tu personally awesome. Memang saya macam memang tu, ada dia. Tetapi ni saya rasa feature yang hanya ada dalam cerita sahajalah. So bila Aruto dan Izu telah bersatu, bila dua individu, dua figure ni dah bersatu, maka wujudlah Zero Two Driver ni lah. Zero Two Driver, Zero One Driver yang ni Zero One Driver yang di-equipkan dengan Zero Two unit. Tapi dalam cerita dia panggil Zero Two Driver. Yang jadi saya nak tergelak sikit tu, bila Aruto equipkan Zero Two Driver ni, dia sebut je, kalau ni
sama je, bukannya jadi Zero Two driver ke apa kan. So macam tapi kan kalau kita fikir balik, kalau ada sound Zero Two tu kantoi lah kan, final form at the very beginning kan. Orang kan suka godek-godek mainan baru kan. So memang saya rasa that particular sound Zero Two driver tu memang in show only lah, hanya ada dalam cerita sahaja. Power level Zero Two tu memang lah, sebab dia punya attack tu kan sampai Ikazuchi boleh terpisah dengan Arc tau. Memang Naruto, memang kamera dia Zero Two bagi Zero Two Big Bang tu dekat Arc sahaja, bukan host dia, bukan vessel dia. Direct attack lah kiranya kan. Then again, Arc masih belum kalah lah, sebab satu Arc dah ada kat atas kan, dah ada new Arc kan, dah ada body baru selain daripada yang dalam Daybreak Town tu kan. Kiranya perjuangan Naruto ni masih belum selesai lagi lah, sebab di saat akhir tu Horobi muncul untuk ambil Kazuchi balik. Tak tahu lagu mana kan, kita tunggu je lah episod minggu depan, sebab serba sedikit tu je lah yang ada dalam episod 40 ni. Kita jump ke PV. So PV ada sedikit tanda tanya sikit kan. Tiba-tiba Horobi macam join forces dengan Naruto untuk lawan Arc Zero kan. So macam asal tiba-tiba Horobi ni ada kat belah pihak Naruto pula kan. Bukan last minute tu dia ambil Kazuchi tu ke? So macam kalau kita recall balik satu episod, saya pun dah tak ingat dah episod berapa, yang Horobi masa tengah lawan dengan Tauzer tu kan yang Naruto protect dia daripada serangan Tauzer tu. Horobi dah ujung-ujung tu Horobi ada cakap hidden Naruto ke Zero One tak salah saya, dia boleh mengubah nasib Yumagi kan. Mungkin daripada situ lah kot Horobi punya join forces ni berlaku. Kita tengok je lah macam mana episod minggu depan. Harapnya terbaik lah. So sekian sajalah sembang-sembang borak toku Kamen Zero One episod 40. Harap korang suka dengan video ni. Kalau suka, make sure korang tekan thumbs up. Kalau tak suka, tekan thumbs down. Komen. Make sure korang komen, sebab saya memang nak tahu tau apa pendapat korang. Bagi je komen korang. Memang saya kalau boleh dapat info lagi lebih ni, saya suka baca tau. Jangan lupa share video ni dan subscribe. Make sure tekan butang loceng tu kan. Butang loceng tu penting. Sehingga kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum.